Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك العظيم وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم يا رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan peluang dan kesempatan untuk semua-semua lagi dalam perbincangan kita dalam ilmu tajwid yang mana kita masih lagi di dalam perbincangan bab makhraj huruf. InsyaAllah kita akan meneruskan lagi perbincangan kita seterusnya yang mana kita akan menerangkan pendapat-pendapat para ulama berkaitan dengan makhraj huruf dan apakah qaul yang rajih ataupun qaul yang dipilih oleh para ulama berkaitan dengan makhraj huruf. InsyaAllah kita masih lagi menggunakan kitab Al-Burhan fi Tajwidil Quran karangan Al-Syekh Muhammad As-Sadiq Qamhawi rahimahullah ta'ala. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. وإليك بيان ذلك. Dan penerangan bagi tajuk bagi pendapat-pendapat para ulama tu pada yang berikutnya. فمن جعلها 17 مخرجا جعل في الجوف مخرجا وفي الحلق 3 وفي اللسان 10 وفي الشفتين 2 وفي الخيشوم 1. Ulama yang menjadikan, maksudnya ulama yang memegang pendapat yang mengatakan bahawa makhraj huruf itu 17 makhraj, menjadikan jauf itu, maksudnya rongga udara itu sebagai satu makhraj. Wa fil halqi 3, dan pada tenggorok dia jadikan 3 tempat makhraj huruf. Wa fil lisan 10, dan pada lisan, yakni pada lidah 10 tempat makhraj huruf. Wa fil syafataini 2, dan pada bibir 2 tempat makhraj huruf. Wa fil khayshum, dan pada rongga hidung 1, 1 tempat. Jadi jauf 1, halkum tenggorok 3, 4 dah. Lepas tu lisan 10, 14. Syafatain 2, 14 tambah 2, 16. Khayshum 1, 16 tambah 1, 17. Okey, ini pendapat yang pertama. Jadi musannif ataupun pengarang memberikan kita kata statistik pecahan-pecahan makhraj huruf tersebut. Okey, yang kita dah sebutkan sebelum ini, yang kita tunjukkan pada gambar rajah yang sebelum ni. Wa man ja'alaha, ni pendapat yang kedua pula. Wa man ja'alaha 16 asqata makhrajal jawfi wa farraqa hurufah. Dan ulama yang menjadikan makhraj huruf itu hanya 16 saja, maka mereka telah membuang makhraj al-jawf. Yang ni mereka tidak mengira makhraj rongga udara tu depa buang. Wa farraqa hurufah, dan memisah-misahkan hurufnya. Dia ada 3 huruf itu, alif, waw dan ya, huruf mad. Jadi ketiga-tiga huruf itu dipisahkan. Tak duduk sekali, dia dipindahkan ke makhraj yang lain. Wa hiya huruful mad. Dia terang ni. Sini orang panggil jumlah i'tiradi. Kalau kita tengok dia dalam bahagian alamatut tarqim. Kalau dalam bab penulisan, dia kasih, maksudnya huruful mad ni dia bukan bahagian daripada jumlah ni.
Dia cuma sebagai penerang saja, menerangkan apakah yang nak disampaikan oleh penulis. Okey. Ala ba'dil makharij, kepada sesetengah makhraj. Maksudnya 3 huruf mat tadi telah dipisahkan. Ini pendapat yang kedua ni. Telah dipisahkan, dia di tauzi'. Di tauzi', dibahagikan, dia letak satu kawasan ni, satu kawasan lain, satu kawasan lain. Jadi 3 huruf ni tak bersama lagi, dia berpisah. Faja'ala al-alifa faja'ala al-alifa ma'al hamzati min aqsal halqi. Nampak hak tadi yang saya terlupa tadi tu. Musannif tolong kat sini. Yang mana mereka ini menjadikan alif bersama dengan hamzah. Yang mana hamzah ni makhraj apa dah? Aqsal halqi. Aqsal halqi kat sini. Aqsa ni maksud dia jauh. Jauh, bukan jauh jauh. Sebab tu macam Masjidil Aqsa. Sebab apa macam Masjidil Aqsa? Sebab dia jauh daripada Masjidil Haram. Dia jauh. Sebab tu panggil Aqsa. Nampak tak? Okey. Sebab di sini dia paling bawah sekali. Maksudnya dia jauh daripada makhraj-makhraj yang lain. Sebab tu panggil Aqsa. Okey. Okey, tu yang pertama. Maksudnya alif dia dikira duduk bersama dengan apa? Bersama dengan hamzah. Kalau yang pendapat yang kedua ni lah. Okey. Wal ya'a al-maddiyata ma'al ya'i al-muharrikah. Min wastil lisan ataupun wasatil lisan, boleh juga. Manakala ya huruf mat bersama dengan huruf ya hijaiyah. Kita kena ingat lah, ya huruf mat dan ya hijaiyah adalah 2 entiti yang berbeza. Tapi dekat sini ulama yang memegang pendapat kedua ni, mereka mensekalikan, meletakkan sekali 2 huruf ni. Jadi maknanya pendapat yang kedua ni mengatakan bahawa huruf ya mat ni juga bahagian daripada lisan, bukan jauh. Nampak tak? Okey, nanti kita akan cerita dengan terlebih terperinci. Cuma saya cerita secara umum je. Baik. Wal wawa al maddiyata ma'al wawi al muharrikah. Muharrakah boleh. Muharrakah boleh tak? Minas syafatain. Waw huruf mat bersama dengan maksudnya ulama yang memegang pendapat kedua ni menjadikan huruf waw mat ni bersama dengan waw huruf hijaiyah. Minas syafatain, maknanya dia jadi huruf bibir. Pendapat yang kedua ni mengatakan bahawa kami tak sama macam pendapat yang pertama. Pendapat pertama kata waw huruf mat adalah jauf, tapi kami kata waw huruf mat adalah bahagian daripada syafatin. Nampak tak? Okey. Wa man ja'alaha arba'ata, ni masuk pada pendapat yang ketiga pula. Wa man ja'alaha arba'ata asyara, dan ulama yang memegang pendapat yang ketiga menjadikan apa? Makhraj huruf ini 14 saja. Asqata makhrajal jawfi kadzalik, membuang makhraj jawf, kadzalika al-mazkur, maksudnya seperti golongan yang kedua. Nampak tak? Wa ja'ala al-makhraj makharija al-lisani thamaniyatan, dan menjadikan makhraj lisan hanyalah 8. Kalau kita tengok pada pendapat yang pertama tadi, makhraj lisan ada 10. 10. Tapi pendapat yang ketiga ni mereka mengurangkan lagi bilangan makhraj huruf bagi lisan, jadi 8 saja. Sebab apa? Kita baca ni. Okey. Wa ja'ala makharijal lisani thamaniyatan bi ja'lihi makhrajul lam war-ra wan nun wahida. Yang mana mereka apa? Menjadikan makhraj lam, ra dan nun sebagai satu makhraj. Okey, sebab apa? Kalau kita tengok pada pendapat yang pertama, pendapat ulama yang pertama, pendapat majoriti, mereka mengatakan bahawa lam, ra dan nun mempunyai makhraj huruf yang tersendiri, tidak bersama, mereka berpisah-pisah. Jadi disebabkan itulah makhraj lisan jadi 10. Makhraj jadi 10. Tapi dekat sini
Pendapat yang ketiga, mereka mensekalikan ataupun meletakkan sekali lam, nun dan ra ni di dalam satu makhraj. Maknanya kita terpaksa apa? Menolak dua makhraj. 10 tolak 2 berapa? 8. Nampak? Jadi maknanya dua makhraj telah dibuang kerana dua makhraj ni, maksudnya dua huruf ni masuk sekali di dalam satu makhraj. Jadi tiga-tiga ni di dalam satu makhraj saja, tidak berada pada tiga makhraj yang berbeza. Baik. Wa nahnu nattabi'u madhhab Ibn al-Jazari fi ja'liha 17 makhrajan yajma'uha ijmalan 5 makharija wa tusamma al-makharija al-'ammah wa hiya al-jawfu wal halq wal lisan wal syafatan wal khayshum. Kami telah bersama ataupun kami telah memilih mazhab Ibnul Jazari, yang ini qaul yang pertama, maksudnya musannif bersama-sama. Bahkan ini adalah mazhab pendapat majoriti oleh para ulama. Okey, fi ja'liha 17, pada menjadikan makhraj huruf ni sebanyak 17 tempat. Yajma'uha ijmalan, yang mana terkumpulnya makhraj huruf ni secara umumnya pada 5 makhraj huruf yang besar. Pada 5 huruf makhraj huruf yang besar, yang mana dinamakan 5 makhraj huruf yang besar ni al-makharija al-'ammah, makhraj yang umum, iaitu jauf tadi, rongga udara, wal halq, tenggorok, wal lisan, lidah, was syafatan, dua bibir, wal khayshum, rongga hidung. Okey, wa idza aradta ma'rifata makhraji ayyi harfin, dan jika kamu ingin mengetahui tempat keluar bagi sesuatu huruf, fasakkinhu, maka sukunkan ia. Maksudnya sukunkan ia ni, maksudnya jika huruf-huruf ini berada dalam keadaan sukun, maka kita akan tahu di mana tempat keluar huruf dah. Maksudnya ni dia suruh tajarrub tajrubah, suruh test. Nampak tak? Au syaddidhu, ataupun mentasydidkan dia ataupun mensyadahkan ia. Wa adkhil ataupun wa adkhil alaihi hamzatal wasli, ataupun masukkan ia hamzah wasal muharrakatan, yang berbaris. Okey, hamzah wasal ni tak masuk lagi bab dia iaitu hamzah yang hidup. Apabila kita memulakan satu perkataan itu pada permulaannya. Maksudnya hamzah wasal ni dia duduk pada permulaan perkataan. Jika kita tak memulakan bacaan itu pada tempat hamzah wasal tu, maknanya hamzah wasal itu tidak hidup. Contoh macam alhamdu, al yang alif tu ada tanda sad kecil tu, orang panggil hamzah wasal tu. Yang tu kalau kita tak mula dekat situ, maka dia tak hidup. Contoh bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, kita tak baca mi'alham, kita tak baca. Tapi kalau kita mula dekat situ, kita mula dekat alif yang ada tanda sad tu, yang kita panggil hamzah wasal tu, dia akan hidup. Alhamdu tu orang panggil hamzah wasal. Bi ayyi harakatin wa asghi ilaihi, dengan apa namanya, dengan apa baris sekalipun. Okey, fa haitsu inqata'a as-sautu fa huwa makhrajuh, dan apabila terputusnya suara, maka apabila terputusnya suara, iaitu makhrajnya. Maksud sini apa dia? Maksud sini bila kita sebut, bila kita putuskan suara, maka kita tahu, oh dia dekat sini. Contoh kita baca, kita tahu dari mana huruf itu keluar. Contoh kita sebut huruf huruf sin. Contoh huruf sin. Bukan, kita ambil huruf yang mudah sikit. Okey, macam huruf ta,
Jadi bila dia potong dia punya suara dia tu, kita tahu di mana. Oh, dekat sini. At. Kita dengar. Oh, hujung lidah bertemu dengan gigi atas, titik gigi kapuk atas di sebelah dalam. Oh, ni sini makhraj huruf dia. Maksudnya dia taraful lisan. Cuma yang ni gigi atas ni orang panggil benda yang membantu apa? Makhraj huruf itu terhasil. Tapi makhraj yang asal dia ialah taraful lisan, iaitu hujung lidah ni. Buat huruf ta, at, kan? At. Okey. Jadi itu maksud musannif tu. Maksudnya kita kena test. Maksudnya kalau kita takat teori, kita kata okey, huruf ta ini makhraj dia sekian, kita tak tahu. Jadi maksud sini jarib, kena test. Maksudnya kena praktikal. Bila praktikal, barulah kita tahu dari manakah huruf itu keluar. Bukan setakat teori. Teori ni dia nak bagi kita nampak tasawur macam mana huruf tu, apakah asal huruf tersebut. Tapi kalau kita tak praktikal, kita takkan dapat menguasai dia. Nampak tak? Baik. Wa ma'rifatal makhraji lil harfi bimanzilatil wazni wal miqdar. Dan mengetahui makhraj huruf itu pada kedudukan wazan dan wal miqdar. Okey, apa maksud sini? Maksud dia makhraj huruf, bila kita sebut kita menyebut satu huruf tu, dia atas dasar miqdar, kadaran. Dia bukanlah maksud tepat. Tapi kita kata aghlab zan, maksudnya hampir tepat. Sebab manusia ni kok mana pun dia akan ada berlaku kesilapan. Tapi yang paling penting bila kita menyebut tu, kita kena menyebut dengan sehabis betul, sehabis tepat. Macam mana kita nak sebut dengan sehabis tepat? Kita mesti mengikut kaedah yang disusun oleh para ulama. Nampak? Kalau kita tak ikut kaedah ni, maka sampai bila-bila pun kita akan menyebut sesuatu huruf tu dengan sebutan yang salah dan tidak tepat. Okey. Wa ma'rifatas sifati lahu bimanzilatil mihakki wal mi'yar. Dan mengetahui sifat bagi huruf-huruf tersebut pada manzilah ataupun pada kedudukan mihakki wal mi'yar. Maksud mihakki wal mi'yar ni maksudnya lebih kurang juga macam tadi. Lebih kurang juga. Mi'yar ni maksudnya dia ada kadarannya, penentuan dia. Okey, apa maksud di sini? Maksudnya sesuatu huruf itu dia tidak dapat lari daripada dua benda yang sangat penting. Yang pertama makhraj huruf, yang kedua sifat huruf. Dua perkara ni tidak boleh dipisahkan. Maksudnya bila dipisahkan, maka kita tak akan dapat menyebut. Wa ma'rifatas sifati lahu bimanzilatil mihakki wal mi'yar. Makna di sini ialah cara untuk mengenali suatu huruf tu, yakni mengenali sifatnya, iaitu pada martabat ataupun pada kedudukan mihakki wal mi'yar. Maksudnya pada cara menceritakan ataupun kita kata dengan cara menjelaskan. Okey. Seperti mana yang saya sebut yang sebelum ni, maksudnya pentingnya sesuatu huruf itu kita tak boleh pisahkan dua benda ni, iaitu makhraj huruf dan juga sifat huruf. Jika terpisah, maka suatu huruf tu tidak diletakkan pada hak yang sepatutnya. Maksudnya kita tak dapat menyebut suatu huruf tu dengan tepat ataupun dengan hampir tepat. Okey. Jadi kesimpulan pada perbincangan ini, para ulama dan juga pengarang ini dan juga saya sendiri memilih pendapat yang pertama, iaitu pendapat yang mengatakan bahawa makhraj huruf itu sebanyak 17 tempat keluar huruf secara tafsil. Dan kalau secara umum,
5 tempat seperti mana yang disebutkan oleh pengarang tadi, iaitu yang pertama al-jauf, apa panggil, tempat rongga udara, al-jauf. Kemudian al-halq, tenggorok. Lepas tu al-lisan, lidah. Lepas tu al-syafatan, 2 bibir. Dan yang kelima al-khayshum, rongga hidung. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. InsyaAllah pada perbincangan yang seterusnya kita akan masuk kepada satu persatu bahagian-bahagian yang ada ataupun makhraj-makhraj yang ada yang kita akan bincangkan secara terperinci. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.